Halal pun halal, jadi haram jadi halam, campur. Mau jaga ni, hak wajib kena sempurnakan hak yang wajib. Hak yang sunat kena sempurnakan hak yang sunat. Ni dia hak dia. Dia bukan boleh gitu-gitu je. Wajib ke? Ya ke? Wajib ke? Ya. Ini tak disempurnakan, tak ada bahagian dalam agama dia. Dia campur wajib dengan yang halal dengan haram, dia campur, tak ada bahagian bagi dia dalam agama. Berapa ramai hari ni kita langgar? Berapa banyak hari ni kita langgar? Jangan kita rasa kita selamat dah. Tak ada. Masih lagi kita diuji dahsyat ni. Kita tak tengok Nabi, tak pernah dengar pun perkataan Nabi. Tapi kita hidupkan taklim di rumah seolah kita merasakan Nabi berada depan kita. Merasakan majlis Nabi ni seolah-olah Nabi berkata-kata dengan kita. Kita semayang seolah-olah kita berkata-kata dengan Allah, dan setiap perkataan kita dijawab oleh Allah. Kita tak rasakan hakikat semayang mendatang dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena usaha. Bukan saya dah sifat dah apa dah, semua ada, matan hadis semua ada, tapi roh semayang tak ada. Nah, dalam semayang mengacau, fikiran kita meracau, puasa kita mengacau, semua mengacau, zikir pun mengacau. Zikir bukan mengacau lagi, zikir lelap. Sebut nama Allah pun lelap. Macam mana? Allah Akbar. Ni sejaga untuk diri saya, ibu-ibu semua bagus, Masya Allah. Kan? Zikir apa, tasbih kat tangan je, Masya Allah. Kan? Allah. Awak tak ada. Ada dia punya tasbih koka, ada macam-macam lah. Dia punya bukan kayu dia kan, supaya dapat tasbih. Apa maksud zikir? Ibu bapa yang mulia sentiasa takut pada Allah. Sedar yang Allah tengok saya. Tahu Allah tahu apa saya buat. Itu hakikat zikir. Jadi ibu-ibu bapa yang mulia, banyak benda kita kena usaha. Yang tak masuk itulah kita kena hidupkan amal. Kita hidupkan amal ni bukan kerana disuruh oleh siapa-siapa. Ini perintah Allah. Kita meletak depan mata kita ni, depan kita ni, ini perintah Allah ni. Aku buat ni kerana Allah nak. Bukan siapa-siapa nak. Orang suka ke, orang tak suka ke, orang sayang ke, orang tak sayang, tak jadi masalah bagi saya. Yang penting Allah sayang saya. Yang penting Allah suka pada saya. Apa yang Allah tak suka, saya kena rasa tak suka juga. Bukan senang ni. Kan? Apa yang Allah kata tak boleh, saya pun kena rasa tak boleh. Bukan senang ni. Inilah kena hidupkan amal. Dengar berita-berita akhirat, dengar taklim, lagi dan lagi. Kita baca buku taklim ni, ibu-ibu bapa yang mulia, bukan kira hatam. Saya dah hatam dah 3 kali, dah hatam dah buku gelap ni, buku hitam ni kan. Bukan. Kan? Orang panggil kitab hitam sekarang ni. Dulu dia macam kala, sekarang ni dah selaras semua hitam kan. Dulu biru ada, hijau ada, merah ada. Bukan nak khatam. Sebab tu different kita. Kita bukan menghidupkan majlis ilmu di rumah kita kena menghidupkan majlis. Bukan hanya sekadar ilmu. Macam mana hakikat agama datang dalam kehidupan kita? Meresap. Macam mana meresap? Macam mana duit hilang? Maksudnya duit tu dah meresap dalam hati kita. Bila duit hilang, terasa hilang. Itu tanda meresap dah tu. Dia meresap dah tu. Hilang RM5, dia punya meresap dia lain rasa tu. Hilang RM10 lain, RM1,000 lain. Itu dah tanda meresap. Agama meresap, macam mana tertinggal amalan agama, dia rasa hilang. Terlambat sembahyang, rasa hilang. Hari ni tak baca Quran, rasa hilang. Hari ni zikir pun tak berapa nak dapat, rasa hilang. Hari ni tak dapat buat kebaikan, rasa hilang. Rasa kehilangan, rasa kekurangan. Ini belum ada meresap. Kalau dah ada rasa kurang tu, adalah sikit kena meresap. Sembahyang lambat, sembahyang cepat, sama je. Itu belum meresap. Kan? Ada duit dengan tak ada duit, sama tak? Tak sama. Pasal apa? Duit dah meresap dalam jiwa kita. Jadi ibu bapa yang mulia, kita cakap ni sama je. Kita mengalami ni benda ni. Sebab tu ulama minta hari ni setiap masa kita kena hidupkan suasana. Setiap hari apa kita kena buat? Taklim. Sempurnakan taklim rumah kita tu. Sempurnakan. Kita dah buat. Sempurnakan. Supaya dia meresap dalam kehidupan kita. Apa yang dengar tu dapat kita amal. Dah dapat amal istiqomah. Dan istiqomah dapat sampai. Hak dia. Balighuni walau ayah. Hak ni adalah hak dia. Agama ni kita kena sampai. Kena amal, kena usaha. Tak dapat, mau istighfar, doa, nangis kepada Allah. Wahai Allah, aku cakap ni tapi tak dapat amal ya Allah. Minta dengan Allah, nangis-nangis. Minta sungguh-sungguh. Ini belum ada lagi kehidupan kita. Kita rasa ample, rasa tenang.
Okey semua. Sebab belum apa? Sebab kita belum diuji. Itulah ibu-ibu yang mulia, kita sempurnakanlah amal. Nanti kita balik di rumah kita, hidupkan taklim di rumah kita bersama dengan lima amal rumah kita. Taklim sempurna, halqah Quran sempurna. Sempurnakan. Amal ni kena sempurna. Makan pun kita kena sempurna. Mana boleh makan cincai-cincai, masak cincai-cincai, tak ada. Masak ikan bubur dengan perut, dengan kepala sekali goreng. Tak. Kena buang perut dia, sisik dia kena buang, ekor dia kena potong. Baru ikan. Boleh? Ambil seketul tu goreng. Boleh ikan juga boleh. Tak? Dengan dia punya perut apa semua goreng sekali. Boleh juga. Okey je. Ikan goreng yang dia panggil. Tak. Kalau kita sempurnakan, basuh 3 kali basuh. Air asam ni bau lah, macam-macam. Nak layan hidung je kan. Bau ikan ni hanyir. Basuh. Nanti Allah Akbar pun nanti tak basuh dulu ikan ni. Nak hilangkan bau je. Allah panggil nanti dulu. Jadi apa kita mau sempurnakan? Sempurnakan taklim rumah kita. Yang cakap pun sama, yang dengar pun sama. Kita sama-sama je. Tak ada siapa yang baik pun di antara kita ni. Kita sama je. Bila kita betul-betul baik, bila mana Allah kata, wahai hamba aku, hari ni aku ampun dosa kamu. Allah. Itulah aku mengucap kebaikan. Seluruh manusia puji, dia bagus, Allah kata kamu tak bagus. Apa maknanya? Tak ada maknanya. Semua orang kata dia baik, tapi Allah kata kamu tak baik. Macam. Jadi ibu bapa yang mulia, sempurnakan di taklim di rumah kita. Halqah Quran. Jadi halqah Quran di rumah ni bukan hanya sekadar 10 surah, kita tambahlah. Boleh tambah 11 surah, 12 surah. Mula-mula kita keluar ni malah kita umumkan 10 surah tu supaya apa? Memudahkan jemaah sebab berbagai-bagai keadaan jemaah kita. Rumah kita bukanlah hanya sekadar 10 surah. Supaya setiap ahli rumah kita mahir dengan Quran. Sebati hidup dengan Quran. Tak baca Quran resah. Tak tengok Quran resah. Macam tak tengok handset hari ni. Resah je. Cuba simpan handset sehari. Jangan tengok. Apa perasaan? Dahsyat tak dahsyat dia punya apa, sihir dia. Jadi markas sebut, tuan-tuan, hari ni kita off, simpan 1 hari. Jangan tengok. Macam mana resah dia. Wah, dulu tak ada pun. Boleh je hidup. Kita telah disihir. Tak pegang Quran sehari, biasa. 2 hari pun biasa. Tak ada resah. So, mana lebih penting? Kita dah jauh daripada dia. Jadi hidup taklim di rumah ni, halqah Quran ni dia buat sungguh-sungguh sehingga kita merasakan dia punya kepentingan macam kepentingan handset kita. Allahu Akbar. Jauh kita. Muzakarah dan sifat. Supaya apa? Supaya hakikat dan sifat dalam kehidupan kita tu datang. Mana saya beritahu, nam sifat ni bukan sebahagian agama. Nam sifat itulah agama. Sempurna nam sifat, sempurnalah agama dalam kehidupan kita. Imaniatnya di situ, ibadatnya di situ, muamalahnya di situ, muasyarahnya di situ, tasawufnya di situ. Hakikat agama dalam tu, cuma kita je tak nampak. Nak cakap dan sifat pun malu segan. Benda lain kita boleh cakap. Jadi ibu bapa yang mulia, kita cakap bukan untuk siapa-siapa, kita cakap kita muzakarah untuk diri kita. Disempurnakan dalam sifat di rumah kita tu, waktu taklim kita tu. Belajar, niat mau belajar, bukan nak mengajar siapa-siapa. Ya Allah, aku nak belajar, Ya Allah, aku tak tahu, Ya Allah. Bagilah aku tahu, Ya Allah. Bagilah kekuatan, Ya Allah. Apa yang aku cakap dapat aku amalkan, Ya Allah. Hari-hari mau cakap. Macam mana kita makan, hari-hari mau makan. Kita mau rasa tak buat taklim ni, rasa macam tak makan. Rasa tak buat nasibat ni, rasa macam tak makan. Lapar. Rohani kita lapar lagi. Jiwa kita kosong. Sempurnakan dalam sifat. Hari-hari. Orang suka, orang tak suka. Orang nak duduk, orang tak duduk. Kita ajak, dia tak duduk. Tak apa, kita mau buat. Kita lapar, orang tak nak makan. Kita pun, sebab apa tak makan? Dia orang pun tak makan, saya tak makan lah. Lepas, ada? Tak, kau tak nak makan, tak apa. Aku lapar, aku makan. Itu menyempurnakan hak perut kita. Hak roh kita. Allah. Disempurnakan taklim. Lepas tu bila kita ambil laporan, ada sekadar laporan ni bukan apa untuk
Mana mungkin Ahbabul Kiram ni tak sempurnakan 5 taklim rumah dia. Taklim amal kat rumah dia. Satu benda yang agak pening kepala. Ahbabul Kiram kan. Orang dah pernah keluar apa semua. Tapi taklim rumah tak sempurna lagi lah. Bukan satu hari, dah bertahun. Kenapa? Kita pun tak tahu sebab dia. Jadi ibu-ibu yang mulia, bermula daripada detik ni kita muazzam. Setiap rumah. Dan setiap rumah rumah kawan-kawan kita yang kita kenal, kita pun kita cakap dengan penuh kasih sayang. Pentingnya hidupkan taklim di rumah dia. Orang yang buat taklim, sempurnakan taklim di rumah dia, seolah-olah dia buka pintu, wahai agama, masuklah dalam rumah saya. Hari ni kita tak sudi untuk agama masuklah rumah kita. Tak buka apa pintu untuk agama masuklah rumah kita. Jemaah-jemaah yang bergerak nak datang rumah kita pun kita tak sudi nak sambut. Tak sedia untuk hidupkan 24 jam, 3 hari, 3 malam untuk agama hidup dalam rumah kita. Satu keberkatan akan datang dalam kehidupan kita. Masalah kita tak nampak. Berapa banyak mutiara Allah simbah dalam rumah kita ni, kalau kita nampak. Gedung-gedung kasturi ni dibina oleh orang yang buat orang yang hidupkan amal di rumah dia. Ini bila kita tazkir siapa sedia memang tazkir. Benda ni nanti minggu depan dia jemaah nak masuk di Putra Perdana sana. Ada 3 rumah dia perlukan. Jadi ibu bapa yang mulia, sempurnakan taklim dekat rumah kita, muzakarah nasibat. Mana dan setiap hari mau ada tazkir. Isteri tazkir, suami tazkir isteri, anak, mahram kita. Hidupkan suasana ni. Kalau kita tak tazkir agama, pasti kita tazkir benda lain, betul? Ke kita diam dalam rumah. Ini nampak cantik. Tazkir tu. Targhib, tazkir memang ada. Tapi dia punya tu ke arah mana? Targhib, tazkir memang ada setiap waktu. Elok juga benda ni dia bagi targhib. Tazkir. Betul, sempurnakan takazah tu, dapatlah barang tu. Tazkir. Apa nak ditazkir hari ni? Laki-laki yang mana dah 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan je lah. Sebut dululah. Yang belum sempurna cilah, sempurnakan cilah sekurang-kurangnya. Yang mana dah 3 hari masuk azam untuk 10 hari segera kan. Yang dah 10 hari azam untuk pergi 40 hari pula. Bukan nak label. Ini dah karpuna 40 hari, ini karpuna, tak ada. Allah terima tak kita? Itu mau fikir. Jadi muazzam, tazkir mau dibuat di rumah kita setiap hari. Kemudian mesyuarat setiap hari di rumah kita. Satu lagi ibu yang mulia, taklim mingguan. Kita kena lapangkan masa hadir kan. Kita kena wajib fardukan untuk kita. Macam semayang untuk kita fardukan untuk kita, itulah taklim mingguan seminggu sekali. Kita fardukan untuk kita. Orang lelaki dia ada malam markas. Jadi wanita ni dia punya malam markas dia mana? Itulah taklim mingguan. 5-6 minggu dia akan ada bayan tarikh daripada orang lelaki. Kita hadirlah ibu-ibu yang mulia. Kesan dia tuan-tuan yang mulia bila kita mati dan kita faham. Banyak dah kakuzari kita dengar kan. Tapi kita masih lagi bukan cerita sahabat dah pasti ni akhir zaman ni. Kesan daripada berlaku amalan yang hidup dalam rumah yang dia istiqomah, Allah bagi kebaikan, masya-Allah. Jadi kalau kita nak anak-anak kita anak yang soleh, anak yang taat, suami isteri yang taat, ada benda lain dah. Hidupkan taklim, sempurnakan taklim di rumah kita. Pergi taklim mingguan, setiap minggu kita pergi, kita lapangkan masa. Taklim mingguan ni diringankan dikecualikan atas 2 perkara je. Satu, dia tak ada dekat tempat tu. Yang kedua, yang dia dah mati. 2 keadaan ni je perkecualian dia. Kenapa dia tak ada? Datang dia dah mati dah semalam. Wafat. Dia tak payah datang. Maknanya kehendak ulama macam tu punya penting dia. Ataupun dia memang pergi tempat mana kan, balik kampung apa. Itu je yang ada excuses. Yang lain kena usahakan, mati-matian usaha. Awal dah, itulah mesyuarat harian ni. Nanti hari Ahad ni taklim ni ya. Jangan kita adjust masa tu pula kita letak program 2 jam je. Masa tu pula dia sendatkan dia punya amalan lain-lain tu. Padahal satu hari 24 jam. Nak allocate 2 jam je ni, tak boleh juga.
Bukan hari-hari, seminggu sekali. Oh, Masya Allah. Jadi kita usaha sama-sama. Bukan untuk sama ibu bapa yang boleh, untuk diri kita sendiri. Kita mengingat kita boleh makan untuk kita makan sendiri. Tak ada siapa-siapa pun. Lepas tu kita ajak kawan-kawan yang tengah lapar ni banyak. Ajak kawan-kawan lain. Sikit-sikit kita ajak pujuk. Datang kepada taklim mingguan, datang kepada amal. Ini bukan amal orang tabligh, ini amal agama. Ini amal agama ni. Nak sempurnakan agama. Dah datang taklim beberapa kali, sediakan keluar 3 hari. Baru dia rasa. Kita nak cakap pun tak kerti. Apabila dia buat pengorbanan, Allah yang bagi dia faham. Tak ada siapa pun boleh bagi faham. Nampak makan tidur je dia orang ni. Tapi kesan dia lain. Orang yang bertahun-tahun buat maksiat, hidup dalam maksiat, keluar 3 hari, hidup dia berubah 100%, 200%, 300%. Orang yang duduk dekat gigi-gigi neraka dah, keluar 3 hari, Allah ubah dia kehidupan dia. Banyak kita dengar dunia akhir zaman ni. Jadi ulama besar sediakan orang lain, ribu-ribu dapat Islam tangan dia. Dulu ni pemaksiat. Guru Imam Malik ni, satu orang peminum arak, betul? Imam Malik punya guru. Jadi ibu bapa yang mulia, Allah Akbar, semua diusahakan. Alhamdulillah kita dapat keluar 3 hari, dapat buat taklim. Jadi sempurna kan? Banyak lagi nak cakap ni, perut dah lapar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita muzakarah sama-sama dapat kita usahakan. Jangan kita tengok siapa-siapa ibu bapa yang mulia, kita tengok diri kita lah. Sempurnakan kita. Yang nak mati siapa? Saya. Yang akan ditanya bukan lagi siapa? Saya. Yang berdiri di mahsyar siapa? Saya. Yang lalu titik sirat siapa? Saya. Berdiri depan di mizan Allah, saya. Kenapa hari ni kita kata orang tu, orang ni, orang tu? Saya. Saya perlu, ni keperluan saya. Tak apa, tak ada siapa yang boleh bantu saya. Iman saya rosak, tak ada siapa yang boleh bantu saya. Jadi mau yakin atas iman, mau usaha atas iman ni. Hari-hari mau cakap. Baru ni muzakarah, Masya Allah, ahli atas rumah kita pun Masya Allah 25 kali kita mau cakap Allah, nafi, isbat, Allah. Kita dapat dah, kita dah belajar. Balik membuat hari-hari. Cakap dengan anak, cakap dengan suami. Tak ada berdiri depan cermin, cakap diri sendiri. Kan? Dakwah diri sendiri. Ini pun tak mampu nak buat. Kita boleh make up, tengok diri sendiri lama dah. Make up kat depan, dekat lelaki pun sama juga, bercelak, ada bercelak. Lama dia berdiri depan cermin. Tapi nak dakwah untuk diri sendiri, dia tak mampu. Kenapa nak cakap? Wahai wajah yang berseri, bagaimana keadaan kamu, iman kamu hari ini, yang cakap untuk kamu. Boleh. Biar orang kata kita gila tau kan. Gila tu usaha atas iman kata. Gila iman. Banyak-banyak macam-macam gila ni, kita gila iman. Tak apa lah. Jadi kita lah ibu bapa yang mulia, mudah-mudahan apa yang kita muzakarah ni, bukan hanya setakat ini, bukan hanya apa berhenti di sini. Anggaplah ini merupakan satu titik permulaan untuk kita bina kehidupan kita. Yang telah berlalu tetap akan berlalu. Yang ke depan ni kita bertempur dengan mengikut apa yang Allah nak. Takazah-takazah agama banyak di depan kita. Banyak sangat di depan kita. Takazah yang paling penting adalah maut akan datang depan kita. Maulana Mansur selalu cakap, takazah yang paling penting untuk kita ni, apabila kita mati dapat ucap la ilaha illallah. Ini takazah yang paling penting. Kita mau fikir selalu, mau usaha selalu, mau bina selalu, mau jaga selalu. Boleh insyaAllah InsyaAllah. Jadi kita tutup malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.